Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nurizuddin Noh dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia. Pada hari ini saya ingin membentangkan artikel yang bertajuk Kandungan Berita Kepenggunaan di Akhbar Bahasa Malaysia ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 1 Analisis Kandungan. Pandemik COVID-19 telah menzahirkan kesan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada seluruh dunia. Ini adalah satu peristiwa besar yang berlaku yang memerlukan penilaian dan tindak balas yang pantas. Banyak negara telah membuat keputusan yang sukar untuk menutup negara mereka demi mengekang penularan wabak ini. Malaysia adalah antara negara pertama yang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau sekatan di Asia Tenggara berikutan krisis wabak COVID-19 yang semakin meruncing. Sebagai langkah untuk membendung wabak ini, Perdana Menteri Malaysia telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1 pada 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020. Perintah ini adalah bersandarkan kepada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Pada 25 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dilanjutkan sehingga 14 April 2020 dan pada 10 April 2020, sekali lagi PKP telah dilanjutkan tempohnya sehingga 28 April 2020. Seterusnya, pada 23 April 2020, Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa PKP Fasa 4 akan dilanjutkan sehingga 3 Mei 2020. Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat mula diperkenalkan pada 4 Mei 2020 dengan objektif utamanya adalah untuk membuka kembali ekonomi nasional secara berstruktur dan ini membolehkan pengoperasian semula di beberapa sektor ekonomi namun harus mengikuti peraturan dan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Pada 7 Jun 2020, Perdana Menteri telah mengisytiharkan bahawa PKPB akan berakhir pada 9 Jun dan akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang berkuat kuasa dari 10 Jun hingga 31 Ogos 2020. Dan pada 28 Ogos 2020, PKPP telah diumumkan untuk dilanjutkan sehingga ke 31 Disember 2020. Pemantauan dilakukan dari semasa ke semasa untuk memastikan agar masyarakat dapat mematuhi SOP dalam norma baharu agar dapat diputuskan rangkaian penularan wabak COVID-19 di negara ini. Kebanyakan kajian media yang dilaksanakan ketika pandemik COVID-19 adalah berkisar mengenai isu penyebaran berita palsu. Muhammad Saiful Islam et al. 2020 telah menjalankan kajian berkenaan 2,311 berita mengenai kabar angin, stigma dan teori konspirasi di 87 buah negara dan mendapati kebanyakan berita palsu tersebut berkisar mengenai kaedah jangkitan penyakit dan juga kadar kematian. Kajian yang dilaksanakan oleh Brennan et al. 2020 telah mendapati bahawa 59% daripada maklumat yang tidak tepat dalam berita adalah berita yang telah diolah semula dari berita asal, manakala 38% daripadanya adalah berita yang dicipta sendiri. Kajian-kajian media massa yang lain daripada Shelby et al., Aslam et al. Dan Jurkowitz et al. 2020 berkisar mengenai sentimen yang dimainkan oleh akhbar dan televisyen berkenaan isu COVID-19 pada suku pertama tahun 2020. Kriteria seperti ketakutan, kepercayaan, kesedihan dan marah banyak mempengaruhi sentimen pembaca terhadap berita yang disiarkan ketika pandemik COVID-19. Di Malaysia, satu kajian berkenaan surat kepada pengarang telah dijalankan ke atas akhbar The Star Online oleh Siti Aisyah dan Syamimi telah mendapati bahawa surat yang merujuk kepada pandemik COVID-19 memiliki konotasi yang negatif serta syarat dengan emosi. Satu kajian lain telah dijalankan mengenai kepenggunaan
yang telah dijalankan oleh SM Yasir Arafat et al. 2020 telah mendapati bahawa kebanyakan laporan pembelian panik yang membincangkan mengenai sebab dan impak telah berlaku di negara-negara membangun. Berita mengenai kepenggunaan yang dikaji adalah berdasarkan berita yang telah disiarkan di dalam media cetak utama bahasa Malaysia, iaitu Akhbar Berita Harian dan Harian Metro. Menurut NSTP, jumlah pembaca Harian Metro telah meningkat sehingga mencecah kepada angka 3 juta pada tahun 2019 berbanding 106,000 orang pada tahun 1993. Akhbar ini adalah merupakan tabloid bahasa Malaysia yang paling laris di pasaran. Khalayak pembaca bagi Harian Metro adalah mereka yang berumur antara 18 hingga 35 tahun, manakala untuk berita harian adalah untuk mereka yang berumur 35 tahun ke atas. Untuk kajian ini, penulis merasakan kriteria spektrum khalayak pembaca telah dipenuhi kerana kedua-dua akhbar bahasa Malaysia ini mempunyai khalayak pembaca bermula dari 18 tahun ke atas yang merangkumi golongan belia dan golongan dewasa. Kaedah yang telah digunakan oleh penulis ialah kaedah analisa kandungan. Kaedah ini dipilih atas kesesuaian dengan bentuk kajian yang dijalankan. Berita yang dianalisa adalah berita bercetak dan bukannya berita digital. Berita-berita bercetak ini telah dikumpul secara fizikal dari tarikh 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020 PKP Fasa 1. Yang ini adalah bersesuaian dan berpadanan dengan tarikh Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1 yang dilaksanakan di seluruh Malaysia selama 2 minggu pada ketika itu. Berita-berita ini hanya diambil dari ruangan berita tempatan dan nasional, tidak termasuk ruangan bisnes. Kaedah analisa telah dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama, berita daripada Akhbar Harian Metro dan Berita Harian diasingkan mengikut tajuk, isu dan tema di bawah isu kepenggunaan. Kedua, pengiraan frekuensi dijalankan bagi gabungan tema yang terhasil dan pengiraan kumulatif peratusan telah dibuat atas tema yang terhasil. Berita berkaitan kepenggunaan dari kedua-dua akhbar tersebut telah diasingkan mengikut tajuk, isu dan tema. Bagi tempoh tersebut, sebanyak 11 berita kepenggunaan telah disiarkan di Akhbar Berita Harian dan sebanyak 6 berita kepenggunaan telah disiarkan di Akhbar Harian Metro. Daripada 17 berita kepenggunaan yang telah disiarkan di kedua-dua akhbar ini, kita telah rangkumkan dan kita telah dapati bahawa wujudnya 9 tema utama. Tujuh-belas artikel berkaitan kepenggunaan di kedua-dua akhbar telah melahirkan 9 tema utama. Tema-tema ini telah disusun mengikut kekerapan penerbitan di sepanjang 2 minggu tersebut, iaitu daripada 18 Mac sehingga 31 Mac 2020. Dalam ketidaktentuan ekonomi yang berlaku ketika mulanya pandemik COVID-19 melanda Malaysia, banyak isu yang telah disiarkan di akhbar seperti isu-isu mengenai kesihatan dan ekonomi. Kajian ini telah mendapati hanya 17 artikel bertemakan kepenggunaan telah disiarkan di akhbar-akhbar berikut. Tema-tema utama untuk isu kepenggunaan tersebut adalah berkisar mengenai tanggungjawab kerajaan dalam memastikan bekalan barangan asas mencukupi. Selain itu, tema-tema utama yang berkisar mengenai peranan kerajaan dalam merangsang ekonomi dengan memperkenalkan bantuan-bantuan umum dan khusus untuk rakyat serta penerangan mengenai prosedur sektor ekonomi untuk beroperasi juga menjadi keutamaan untuk disiarkan di akhbar-akhbar utama bahasa Malaysia. Secara kesimpulan, nada yang ingin disampaikan oleh kedua-dua akhbar ini untuk berita kepenggunaan adalah bersifat positif yang memperlihatkan usaha kerajaan dalam memberikan penerangan kepada rakyat mengenai perubahan norma kehidupan di samping memperkenalkan bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh kerajaan disebabkan berlakunya pandemik COVID-19 ini.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.